Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Fatimah ja'at Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma tas'alu mirasaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la uras. فقالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ni cerita selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni cerita ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, anak kesayangan Nabi, dijumpa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Tujuan dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, tas'alu mirasaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia nak tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia warisi. Kebiasaan bila bapa mati, isteri bapa ataupun mak dengan anak-anak laki-laki perempuan ni berhak atas harta yang ditinggalkan. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sebagai anak Nabi, dia rasa ada hak dia ke atas harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya apabila wafat Nabi, harta Nabi tidak diwarisi. Pasal apa? Pasal itu hukum. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi. Semua Nabi ataupun anbiya bila mati, harta tidak boleh diwarisi. Itu syariat
sejak daripada zaman Nabi-Nabi dulu. Apabila wafat Nabi SAW, Fatimah duk ingat macam biasa. Bila bapa mati, anak ada hak atas harta bapa. Maka Fatimah pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mengambil alih menguruskan harta peninggalan Nabi. Bila sampai di depan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar pun ada. Fatimah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, didengar oleh Sayyidina Umar. Fatimah kata, mana hak aku? Mana bahagian aku daripada harta peninggalan bapa aku? Faqala, maka berkata dua-dua sahabat ni, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kata mereka, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni la uras. Abu Bakar dengan Umar sama. Dua-dua kata, kami dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inni la uras. Nabi kata, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, ataupun nama mana-mana Nabi, ini sesungguhnya aku la uras, tidak diwarisi harta. Abu Bakar dengan Umar bagi tahu dekat Fatimah anak Nabi, kalau hari ni hang mai kerana nak menuntut harta peninggalan bapa hang, ini kami nak bagi tahu. Bapa hang, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inni la uras. Aku, harta aku tidak diwarisi oleh keturunan aku. Qalat, kata Fatimah radhiyallahu anha, wallahi la ukallimukuma abada. Bila dia dengar Abu Bakar dengan Umar sepakat kata anak tidak akan mewarisi harta peninggalan bapa yang menjadi Nabi, maknanya dia tak dapat apa daripada harta peninggalan bapa dia, Nabi SAW. Bila dia dengar macam tu, Fatimah kata, wallah, demi Allah, la ukallimukuma abada, aku tidak akan bercakap dengan hampa dua selama-lama. Kalau kita baca saja hadis ni, kita tak tengok syarah dia, darah kita naik. Kita kata, apa Fatimah lu tu? Kalau kita baca hadis ni saja, dengan sekadar tahu makna dia saja, kita salah faham. Kita duk ingat kok Fatimah ni lagu kita. Kita duk ingat kok Fatimah ni macam orang Melayu kita. Bila pergi nak tuntut satu benda, orang abang kata hang tak dapat apa. Dan kata, wallah la ukallimukuma abada, demi Allah aku tak mau bercakap dah dengan hampa dua ni sampai bila-bila. Kalau kita baca hadis ni setakat tahu makna saja, kita sudah salah faham. Sambung hadis tu pula, dia kata famatat wala tukallimuhuma, sampai mati Fatimah dia tak bercakap dengan Abu Bakar dengan Umar sampai dia mati. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bila kita baca hadis ni, dia menyawa penat kita ni. Kita kata, Fatimah yang selama ni kita duk baca cerita dia ni punya bagus, pak dia punya sayang ke dia, dekat bapak dia nak mati, bapak dia panggil dia, bisik dekat dia, daripada teriak dia terus jadi seronok dan sebagainya. Awak Fatimah jadi macam ni. Rupanya syarah hadis ni lain. Kata dia, qala Ali bin Isa, makna la ukallimukuma ta'ni fi hadzal miras abada antuma sadiqani. Maksud dia apa dia? Maksud Fatimah kata, demi Allah aku tak akan bercakap dah dengan hampa dua ni selama-lama. Dan dia membuktikan sampai mati dia tak bercakap dah dengan Abu Bakar dengan Umar ni.
Maksud dia tak bercakap tentang hal pesaka. Bukan dia tak bersembang dengan Abu Bakar, dengan Umar. Maksudnya, itulah sekali dia pergi tuntut harta pak dia daripada Abu Bakar yang memegang amanah harta bapa dia. Bila jawab Abu Bakar dan Umar kata, yang kami tak bahagikan harta kepada hang, pasal apa? Pasal bapa hang. Nabi kata, harta dia tidak diwarisi. Maka kami tak boleh membahagikan harta Nabi macam mana dibahagikan faraid. Fatimah bila dengar benda tu, dia kata apa? Antuma sadiqani. Hampa berdua memang benar dan amanah. Dia kata. Dan dia tak tuntut dah harta tu sehinggalah dia mati. Itu maksudnya. Bukan maksudnya dia bebai pasal tak dapat harta, maka dia tak bercakap dengan Abu Bakar, dengan Umar. Tapi maksudnya ialah dia tak tuntut dah harta pusaka sehingga dia mati. Maksudnya ialah Fatimah taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima bahawa harta peninggalan bapa dia tidak ada hak di dalam harta itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Malik bin Aus radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltu ala Umar bin al-Khattab wa dakhala alaihi Uthman bin Affan wa Zubair ibn al-Awwam wa Abdul Rahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas. ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا نعم. قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه صادق وبار راشد تابع للحق أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Malik bin Aus radhiyallahu anhu. Kata Malik, aku, Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kami 5 orang pergi jumpa Umar Al-Khattab. 5 ni orang hebat-hebat, terutamanya yang 4 ni. Selain daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa dia? Uthman bin Affan. Itu cerita hebat dia. Selain daripada itu, siapa dia? Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia ni? Berah Nabi. Dia menikah dengan Asma. Nabi menikah dengan Aisyah. Asma kakak kepada Aisyah. Az-Zubair bin Al-Awwam berah Nabi. Dan dia salah seorang daripada 10 orang yang jamin syurga. Siapa lagi yang hebat ni? Abdul Rahman bin Auf. Juga satu orang yang jamin syurga. Siapa dia seorang lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga seorang yang dijamin syurga. Ini semua orang kuat-kuat ni. Umar Al-Khattab panggil mereka mai di rumah. Pasal apa? Pasal ada satu kes. Kes apa? Kes di antara Al-Abbas dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Al-Abbas, siapa dia ni? Pak penakan Nabi.
Dia adik-beradik kepada Abdullah, bapa Nabi. Dia adik-beradik kepada Abu Talib, bapa Sayyidina Ali. Dia ni pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas dan juga Ali. Siapa Ali ni? Selain daripada sepupu Nabi, dia adalah menantu Nabi. Al-Abbas dengan Ali, dua-dua ni ada kes. Kes apa? Kes masing-masing nak tawar diri untuk nak menguruskan harta peninggalan Nabi. Bukan mereka nak tuntut pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab mereka pun tahu, kata Nabi ini tidak boleh diwarisi harta dia. Mereka tahu. Cuma sebagai keluarga, Al-Abbas sebagai pakcik Nabi, dia rasa dia lebih berhak menguruskan harta peninggalan Nabi. Ali sebagai keluarga rapat dengan Nabi, selain daripada sepupu, dia menantu Nabi. Dia yang bertanggungjawab menguruskan pengkebumian Nabi. Maka Ali rasa dia berhak untuk menguruskan harta peninggalan Nabi. Bukan nak ambil harta tu, tapi nak urus harta tu. Dua-dua pergi jumpa Umar Al-Khattab. Pasal apa? Pasal masa tu Umar Al-Khattab khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka harta peninggalan Nabi diuruskan oleh khalifah. Masa Abu Bakar ada, Abu Bakar urus. Bila Abu Bakar wafat, Umar urus. Banyakkah harta Nabi? Itu persoalan dia. Lagi dalam kitab dia akan main satu tajuk tentang tu. Banyakkah harta Nabi? Yang kita duduk dengar hadis sebelum ni kata Nabi wafat. Apabila Nabi wafat, didapati baju besi Nabi ada digadaikan kepada satu Yahudi kaya. Nabi pergi gadai baju besi, baju perang dia kerana nak ambil makanan untuk bagi makan kepada keluarga dia. Banyakkah harta Nabi? Dia akan cerita dalam bab yang kita baca nanti. Banyak harta Nabi ini. Harta mai kok mana? Dia mai daripada berbagai-bagai sumber. Tetapi Nabi SAW, yang kata Nabi SAW, dia tidak merasakan harta yang banyak tu dia punya. Bahagian yang dia dapat daripada ghanimah, bahagian yang dia dapat daripada al-faid, bahagian yang dia dapat daripada hebah orang kepada dia, bahagian yang dia dapat macam-macam sumber. Kitab yang akan kita baca nanti akan bagi tahu berapa banyak harta peninggalan Nabi. Tapi Nabi SAW hidup macam satu orang yang tidak ada harta. Itu Nabi. Oleh kerana banyaknya harta Nabi ni dalam bentuk duit ringgit, dalam bentuk kebun, dalam bentuk tanah lapang, dan macam-macam bentuk harta peninggalan Nabi ni, maka timbul hadis-hadis yang kita duk baca ni. Al-Abbas nak offer diri dia untuk urus harta tu. Ali nak offer diri dia untuk urus harta tu. Maka mereka ambil satu appointment untuk jumpa Umar Al-Khattab sebab nak bincang tentang harta peninggalan Nabi. Umar tak mau benda ni, dia dengan dua orang ni saja. Dia panggil sahabat-sahabat yang besar-besar ada sama untuk menjadi saksi dalam majlis perbincangan ni. Hak dia panggil siapa? Osman bin Affan. Ini orang hebat. Hak dia panggil siapa? Az-Zubair bin Awam. Ini orang hebat. Hak dia panggil siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini orang hebat. Hak dia panggil siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua orang hebat. Dua ada di keliling dia. Bila mai Al-Abbas dengan Ali di depan dia, faqala Umar lahum. Umar kata kepada sahabat yang 4 orang ni. Umar kata kepada Osman, Umar kata kepada Az-Zubair bin Awam, Umar kata kepada Abdurrahman bin Auf, Umar kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kata dekat mereka, anshudukum billah allazi biiznihi taqumus sama' wal ard. Umar kata, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar satu orang hebat. Dia sebut perkataan ni boleh rebah kalau calang-calang orang ada depan dia, boleh rebah.
Dia nak buat satu keputusan, dia nak habang satu benda, dia mula macam tu. Anshudukum billah. Aku bersumpah di depan kamu dengan nama Allah. Allazi biiznih taqumus sama'u wal ard. Allah yang dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi ada pada hari ini. Tu dia start cakap dia macam tu. Anshudukum billah, aku bersumpah dengan nama Allah, Tuhan yang biiznih, dengan izinnya, taqumus sama'u wal ard. Langit duk ada hari ni, bumi hak kita duk pijak duk ada hari ni. Adanya langit dan bumi ni dengan izin Allah. Dia kata, Allah itu aku bersumpah dengan nama dia. Ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia kata, hampa bukan tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la nuras. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kami para nabi tidak diwarisi harta kami. Umat kata ni dekat sahabat-sahabat besar ni, dekat Uthman, dekat Abdul Rahman bin Auf, dekat Zubair bin Awam, dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ni duk ada. Dia kata, hampa bukan tak tahu, bukan aku saja dengar, bukan telinga aku saja dengar, telinga hampa pun dengar, bukan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut di depan kita semua bahawa harta Nabi tidak boleh diwarisi. Ma tarakna sadaqah. Tidaklah yang kami tinggalkan, Nabi kata, melainkan menjadi sedekah. Dia tidak menjadi harta pesaka, sebaliknya dia menjadi sedekah. Duit, harta, peninggalan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah digunakan untuk tolong orang-orang yang susah. Semua peninggalan para nabi sedekah, menjadi sedekah. Qalu na'am. Jawab Uthman bin Affan, jawab Az-Zubair bin Awam, jawab Abdul Rahman bin Auf, jawab Sa'ad bin Abi Waqqas. Na'am. Dia kata, ya, kami ingat lagi Nabi sebut benda tu. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar, ana waliyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, hampa ingat tak, apabila wafat sahaja Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidina Abu Bakar dulu? Hampa ingat tak? Dia tanya. Hampa ingat tak apabila Nabi wafat, Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, ana waliyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, aku dipilih untuk menjadi ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa ingat tak benda tu? Dia kata, fajita anta. Umar tunjuk dekat Al-Abbas. Dia kata, hang ada mai jumpa Abu Bakar kan selepas daripada Nabi wafat. Hang ingat tak bila Nabi wafat, Abu Bakar ambil alih pemerintahan Islam, hang ada mai jumpa Abu Bakar? Hang ingat tak? Wahadha. Umar kata, dan ini, dia tunjuk dekat Sayyidina Ali, dia ni pun jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas wafat Nabi. Hampa dua ingat tak? Hampa mai fajita anta wa hadha ila Abi Bakar Al-Abbas, hang dan juga hang Ali. Hampa dua-dua ada jumpa Sayyidina Abu Bakar selepas wafat Nabi. Hampa ingat tak? Tatlubu anta mirasaka min ibni akhi. Hang, dia kata Al-Abbas, hang mai jumpa Sayyidina Abu Bakar kerana nak menuntut harta pesaka peninggalan anak penakan hang, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatlubu hadha miras imra'atih min abiha. Dan kamu, dia tunjuk dekat Sayyidina Ali, bila Nabi wafat, hang jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hang nak tuntut pesaka peninggalan Nabi untuk isteri hang yang menjadi anak Nabi. Betul tak betul? Dia kata. Faqala Abu Bakar.
Hampa ingat dah, hampa dua-dua ingat dah apa kata Abu Bakar sewaktu hampa pergi tuntut harta tu? Faqala Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna sadaqah. Abu Bakar kata dekat hampa dua-dua, Abu Bakar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami para nabi harta kami tidak diwarisi. Dan Nabi kata apa? Ma tarakna sadaqah. Tidaklah harta yang para nabi tinggal melainkan dia menjadi sedekah. Betul tak betul? Abu Bakar kata lagu tu apabila hampa jumpa dia dulu. Umar tanya balik kepada Al-Abbas dengan Ali ni. Dan dia kata wallahi ya'lamu innahu sadiq barun rashidun tabi'un lil haqq. Demi Allah, dia kata, hampa tahu tak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu innahu sadiq, dia satu orang yang cukup amanah dan cukup benar. Hampa tahu tak yang kata Abu Bakar As-Siddiq abang kita? Hampa tahu tak yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sadiq, dia satu orang yang sangat benar. Barun, dia satu orang yang sangat baik. Rasyid, dia satu orang yang sangat lurus. Tabi'un lil haq, dia satu orang yang sangat menurut kebenaran. Hampa tahu tak Abu Bakar orang macam tu? Dia kata tahu. Kalau hampa tahu dia macam tu, hampa ingat balik dia jawab apa? Dia jawab kata, bukan aku tak mau bagi harta Nabi dekat hang Abbas walaupun hang pak penakan dia. Bukan aku tak mau bagi harta ni kepada hang Ali walaupun hang ni tuntut untuk isteri hang anak Nabi. Tapi masalahnya ialah apa? Nabi pesan tinggal harta Nabi tidak boleh diwarisi. Maka kami pegang apa Nabi kata. Hadis tu panjang lagi di dalam Sahih Muslim, dia ada panjang lagi. Last kali Al-Abbas dengan Sayyidina Ali kata dekat Sayyidina Umar, kami bukan nak tuntut harta tu sebagai harta pesaka. Kami nak minta supaya izinkan kami, keluarga dia, menguruskan harta itu. Umar kata tak boleh. Sebab Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Ana waliyu Rasulillah. Siapa jadi khalifah, dia menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pengganti kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku akan urus harta ni. Jangan takut, dia kata. Aku akan pastikan harta ni berjalan mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Selepas daripada tu, tidak ada siapa dah daripada keluarga Nabi menuntut harta peninggalan Nabi itu. Sehinggalah naik Sayyidina Uthman bin Affan, harta peninggalan Nabi diurus dengan sebaik-baiknya. Sehingga naik Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia mengurus seperti mana diurus oleh Abu Bakar, seperti mana diurus oleh Umar, seperti mana diurus oleh Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maksud dia apa tuan-tuan? Kesimpulan daripada dua hadis yang kita baca tu ialah, satu, para sahabat mereka sentiasa stick kepada perintah Allah dan Rasul. Yang kata sahabat, mereka sentiasa stick, berpegang kepada perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, kesimpulan dia, para sahabat mereka tegas walau ke atas siapa sekalipun. Walau yang mai tuntut tu pak penakan Nabi, walau yang mai tuntut tu anak kesayangan Nabi, apa yang Nabi pesan mereka pegang yang tu. Mereka tegas walau ke atas siapa sekalipun. Yang ketiga, jangan salah faham. Hadis yang kita baca ni jangan disalah fahami. Bukannya Fatimah, bukannya Al-Abbas, bukannya Ali tamak kepada harta. Sebaliknya, Fatimah cuma nak kepastian. Adakah dia berhak atas harta bapa dia? Bila Abu Bakar kata tak, sebab Nabi pesan macam ni, Fatimah dengar apa yang Abu Bakar kata, dan sampai mati dia tak tuntut dah harta bapa dia. Fatimah cuma nak kepastian. Manakala Al-Abbas dan Ali pula,
Minta nak menguruskan harta tu. Bukan minta untuk nak pegang harta tu untuk diri sendiri. Inilah yang dikatakan peribadi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka dengan Islam tidak ada contoh banding dengan kita pada hari ini. Maka wajib atas kita mengasihi mereka ini. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12 muka surat 124. 134. Muka surat 134. Kita masuk satu bab. Dia kata bab ma jaa fil musawwirin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang memperbuat gambar. Ini nak cerita tentang orang yang kerja lukis. Orang yang kerja lukis, bukan fotografer. Kita dah bincang pada kuliah kita bulan 11. Tolopah bunyi tolopah macam lama. Ni baru bulan 2 kan. Bulan 11 dulu kita bincang. Yang perbincangan itu mengundang berbagai-bagai kekalutan. SMS, telefon saya ni tak berhenti. Ada yang balik-balik nak buang habis gambar ada di rumah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal tajuk bulan 11 sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kita simpulkan, kita rumuskan apa yang kita baca pada bulan 11 hari itu. Kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, patung memang tidak ada kompromi. Patung memang tidak ada kompromi kecuali patung doll, mainan kanak-kanak kecil. Lain daripada tu, sebarang jenis patung, sama ada patung itu berupa lilin yang diukir menjadi bentuk benda menyawa, ataupun patung itu berupa tabung simpan duit, atau apa, yang penting patung tidak ada kompromi. Hukumnya haram. Kalau simpan dalam rumah, malaikat rahmat tidak masuk rumah itu. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua yang kita baca bulan 11 hari itu apa dia? Gambar yang berupa pemandangan. Okey, tidak salah. Gambar yang berupa pemandangan. Sama ada pemandangan itu daripada gambar fotografi ataupun pemandangan yang dilukis. Dua-duanya tidak ada masalah. Boleh ada dalam rumah. Yang ketiga, kalau kita nak rumuskan yang kita baca bulan 11 hari itu, gambar lukisan benda bernyawa hendaklah dielakkan. Kerana perbincangan ulama sangat ketat ke arah mengatakan tidak boleh. Gambar lukisan benda bernyawa, lukis orang, lukis binatang, benda bernyawa, tapi dilukis. Ulama keseluruhannya ketat dalam hal ini, mengatakan tidak boleh. Kalau ada, malaikat rahmat tidak masuk rumah. Rumusan ataupun kesimpulan yang keempat, gambar fotografi, bukan lukisan, fotografi diharuskan selagi mana gambar itu tidak membawa kepada unsur-unsur pemujaan. Kalau sekiranya gambar fotografi tapi ada unsur pemujaan, macam setengah orang dia pergi bubuh malai di gambar tu, itu pemujaan. Itu pemujaan. Dia gambar fotografi tapi dibuat sesuatu yang menampakkan ada unsur pemujaan, maka itu dilarang. Kalau tidak ada unsur pemujaan, maka itu diharuskan. Dan gambar kita apa-apa itu diharuskan, walaupun ada ulama kata jangan. Walaupun ada ulama kata jangan. Pasal apa? Pasal takut. Takut lama kelamaan dia membawa kepada semacam satu pemujaan. So daripada awal
cuba elakkan. Itu rumusan daripada apa yang kita baca bulan 11 hari itu. Clear benda ni. Soalan-soalan yang kecil-kecil jangan tanya lagi. SMS, Ustaz, berhubung dengan kuliah Ustaz di Masjid Negeri, gambar apa kami sekeluarga bolehkah digantung di dinding? Dah abang dah duk tanya apa lagi? Ustaz, berhubung dengan kuliah di Masjid Negeri, gambar saya terima pingat, bolehkah gantung di dinding? Dah abang dah tanya apa lagi? Kita bagi garis panduan, balik pasang garis panduan tu, tengok kita boleh faham boleh ke tak boleh. Okey, gambar fotografi diharuskan selagi mana tidak membawa kepada wujudnya unsur-unsur pemujaan. Understood? Tak payah duk tanya macam-macam lagi. Ustaz, gambar kami pergi melancong di Medan, Indonesia, bolehkah diletakkan di atas meja? Kalau duk layannya ni, dia lagi duk main. Ustaz, gambar kami di tembok besar negeri Cina. Pernah lah kita nak jawab benda tu. Ya? Garis panduan sudah ada. Pasang pergi ke masalah kita, kita tahu boleh ke tak boleh. Nah, pemujaan ni, saya buat contoh apa belas-belas hari tu. Gambar P. Ramlee ni, yang A.R. Tompel jadi hakim ni, boleh tengok gambar apa, Mahfuz dengan apa, boleh. Itu unsur apa? Pemujaan. Gambar bila digantung, duduk daripada jauh, duduk tengok, duduk berasa something great pada gambar itu unsur pemujaan. Kalau hak tadi bubuh malai itu lebih lagi lah. Kita tak bubuh malai tapi ada unsur. Macam gambar tu sesuatu yang mulia. Kadang-kadang lalu tabik pula kat gambar tu. Unsur pemujaan. Ada respect kepada gambar tu. Tak mau benda-benda macam ni, cuba dielakkan. Nah, baik. Kita masuk tajuk baru, bab fil musawwirin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang memperbuat gambar. Ini cerita orang yang cari makan lukis. Lukis benda menyawa. Kan? Macam di pasar seni, Central Market Kuala Lumpur, dia ada geng yang cari makan lukis. Tapi kat dia kita kata, abang, lukis potret saya boleh? Okey, dia kata setengah jam. Duduk baik-baik, jangan duduk jalan di mana. Kita pun itu macam dia duduk. Dia pun rung main muka kita. Ini dipanggil musawwir. Musawwir dalam bahasa Arab. Orang yang menggambarkan rupa benda bernyawa. So kita tengok apa Islam kata. Ketahuilah saudaraku, memperbuat gambar itu sama ada bertongkol ataupun tidak bertongkol, yakni berlukis ataupun berukir, semuanya dosa besar mengerjakannya. Dia bubuh tu terus kejap lah. Orang yang cari makan sebagai musawwir, sama ada dia pahat dijadi satu objek ketui. Kalau perbahasan agama dia kata objek yang menghasilkan bayang, maknanya patung. Bila ada sumber cahaya, dia ada satu shadow belakang, maknanya patung. Jelas itu haram. Dia mai pula di sini termasuk di dalam musawwir itu, dia kata ukir. Dia tak jadi ketui yang menghasilkan bayang, dia pergi ukir di dinding misalnya. Dinding kayu, dia pergi ukir. Timbul separuh rupa menatang ataupun rupa orang dan sebagainya, juga salah. Ataupun lukis, macam kita kata tadi, orang cari makan lukis mural dekat dinding. Mural dinding sekolah ke, dinding pejabat ke apa ke, dia pergi lukis. Lukis pemandangan tapi duk main burung duk terbang. Lukis pemandangan tapi ada petani duk kukui padi. Dia ada melukis rupa makhluk Allah yang bernyawa. Dia juga termasuk di dalam benda ni, semuanya dosa besar mengerjakannya. Baik.
Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sawwara surah azabahu Allah hatta yanfukha fiha, yakni ar-ruh wa laysa binafikhin fiha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperbuat ia akan satu gambang yang mempunyai nyawa, nescaya diazab Allah akan dia di akhirat, sehinggalah disuruh dia tiup kepadanya akan nyawa dan suruh hidupkannya. Atas dunia dia duk cari makan, duk lukis makhluk bernyawa. Akhirat esok Allah panggil dia, tunjuk balik lukisan dia ataupun patung yang dipahat oleh dia di atas dunia dulu. Tuhan tunjuk balik, Tuhan kata dekat dia, buh nyawa kepada benda ni. Tuhan kata dekat dia apa dia? Buh nyawa kepada benda yang hang lukis ni. Buh nyawa kepada patung yang hang buat ni. Tuhan suruh dia. Padahal tiada tertiup nyawa padanya. Nabi kata padahal mati hidup balik pun dia tak boleh bagi nyawa dekat binatang tu. Dia mati, dia hidup balik pun nyawa dia tak boleh bagi ke patung tu. Dia mati hidup balik pun lukisan tu dia tak boleh bagi nyawa. Dan tiada terhidupkan selama-lamanya. Maka dia azabkan dia selama-lamanya jika ia, yakni pelukis itu kafir. Dan dengan sebab memperbuat gambar itu. Adapun jikalau pelukis itu Islam, maka dia azab akan dia dengan sebab memperbuat gambar itu sekadar dosanya. Kemudian dilepaskan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Kalau kafir, syurah dah lah. Masuk memang tak keluar dah. Kalau Islam, dekat mana dosa dia tu, banyak mana gambar yang dihasilkan dia, banyak mana patung yang diukir oleh dia, dia diazab sebanyak itu. Habis dibalas akan dosa dia tu dengan azab Allah, baru dia dilepaskan daripada neraka. Wala'iyyazubillah. Takut enggak. Jadi sebab kita ni, sebelum kita pilih bidang untuk nak jadi profession kita, fikir-fikirkan dulu. Jangan kita terpilih bidang yang kemudian hari kita menyesal. Nak tinggal itulah kerja kita, cari makan kita. Nak teruskan agama duk main habaq macam ni. Pada awal silap dia. Daripada awal. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Ibni Umar, dan katanya lagi hadis Ibnu Abbas itu hadis yang hasan lagi sahih. Syekh Nasiruddin Al-Albani kata hadis ini sahih. Pasal apa? Pasal ada hadis lain daripada riwayat Muslim dan sebagainya seumpama hadis ini. Maka kedudukannya sangat sahih. Begitu. Baik, masalah. Buat gambar apa hukumnya? Ini dia nak perisi. Dia nak memperincikan satu-satu. Baik, now dia kata, apa hukum hidup lukis gambar ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'i dan lain daripada mereka itu daripada kalangan ulama, membuat gambar binatang itu haram, ia sehabis-habis haram. Dia. Tanyalah ulama mana pun, semua kata haram. Pasal apa? Pasal Nabi kata haram. Baru ni ada satu artikel keluar, satu orang yang mendakwa dia sebagai academician. Dia orang akademi yang ada PhD,
yang belajar tentang filosofi, yang melihat satu-satu benda, melihat juga dari sudut falsafahnya. So, dia ada kritik lah. Saya baca tulisan dia tu, ada betul, ada yang tak betul. Dia kata orang-orang agama ni, dia kata bukannya expert dalam semua benda. Dia kata orang agama ni dia pandai dalam bidang agama, tapi kadang-kadang bila dia bercakap dalam bidang orang, dia tunjuk macam dia pandai bidang orang. Dia tulis gitulah. Dia macam tak puas hati dengan orang agama. Contoh macam inilah, bila kita baca tajuk yang menyentuh tentang hukum agama terhadap orang yang melukis, kadang-kadang orang yang terlibat dalam melukis ni dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati. Dia kata takkan. Dia main macam tu. Takkan kok, dia kata. Kita just nak, kita tak ada niat. Dia cakap dengan hujah dia macam tu. Pokok pangkalnya, orang agama baca Quran dengan hadis. Nabi kata tak boleh. Adakah kita nak pergi sampai satu tahap kita nak kata, Nabi pun kadang-kadang tak fair juga. Dia bercakap pada zaman dia. Mana boleh apply pada zaman. Bolehkah kita cakap begitu? Jangan sesekali kita bercakap macam tu. Jangan sesekali kita teringat kata kita pandai daripada Quran dan hadis Nabi. Jangan sesekali macam tu. Jangan sesekali ingat kata kita lebih faham dengan zaman kita hari ini. Nabi mungkin tak faham sebab zaman ni tak ada pada zaman Nabi. Jangan ingat macam tu. Whatever yang Allah kata dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis dia, walaupun hadis Nabi sudah berusia 1400 tahun, namun dia relevan bukan hari ini. Selagi tak kiamat, apa yang Allah beritahu dalam Quran, apa yang Nabi habang, relevan. Kita beranggapan ataupun berpendirian mengatakan Quran dan hadis tidak relevan, kita cari pasal. Sebab apa? Sebab Allah lah Tuhan yang mendirikan langit yang ada di atas, dan dialah Tuhan yang menyediakan bumi tempat kita pijak pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah bagi kita rajin dan otak cerdik. Kerana rajin dan cerdik itu kita mengaji sampai peringkat PhD. Jangan kita rasa kita cerdik daripada Nabi. Jangan. Kok mana pun untuk selamat, Quran dan hadis, dia yang bimbing kita. Jangan kita modify dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini untuk kebaikan kita di hari kemudian. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ia daripada dosa yang besar. Dia ulang yang tu. Siapa juga yang pi pahat, yang pi buat patung ataupun lukisan benda menyawa, dia kata itu dosa besar. Kerana dijanjikan atasnya janji seksa yang keras, seperti mana di dalam beberapa hadis Nabi. Dia kata. Baik. Kata Imam Nawawi, memperbuat gambar itu sama juga dosanya. Itu dia. Imam Nawawi kata apa? Bukan cakap pasal patung. Imam Nawawi kata, even gambar lukis tu, dia kata dosa juga. Pada membuat gambar yang dilasak dan dilenyek akan dia, ataupun tidak dilasak dan tidak dilenyek akan dia, maka bagaimanapun haram belaka memperbuatnya. Sama ada gambar menatang tu kita buat di kapet, yang kapet tu hari-hari dipijak, pun serupa juga. Imam Nawawi kata berdosa juga. Apatah lagi kalau lukisan itu diletak di dinding, lebih lagi dosanya. Itu kata Imam Nawawi. Kerana padanya menyerupai bagi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isunya. Isunya apa? Isunya kita nak tiru ciptaan Allah. Tuan-tuan, kita duduk mengaji dulu. Kita duduk mengaji di universiti dulu, lecturer bagi assignment kat kita. Kita buat assignment. Sampai pukul 2, pukul 3 pagi tu buat assignment. Susah payah, zaman tu bukan ada internet. Bukan ada boleh duduk depan lu, kena pergi duduk rongkah di library. Cari buku, tak cukup pergi cari yang hotspot punya buku pula. Yang red spot punya ni, ambil.
Nak ambil pula orang dah pinjam. Tanya librarian bila boleh dapat buku ni. Nak menghasilkan satu assignment. Kita dah buat assignment, kawan kita ambil kopi. Kawan kita buta main ambil. Ubah sikit-sikit aja. Perkataan satu dua dia ubah. Tajuk dia modify sikit, apa sikit. Dia pun pergi hantar dekat lecturer sama hari dengan kita hantar. Nak jadikan pula, kita dapat B, dia dapat A. Hangat dah tuan-tuan kita. Aku susah payah pukul 2, pukul 3 pagi duk sengkang biji mata duk buat. Hang kawan ni apa saya hang minta aku bagi hang tulis di kedai photostat, rak photostat mai bagi balik dekat kita binding siap dah ni. Nu dia pergi modify sikit pap bubuh disediakan oleh dia hantar pergi dekat lecturer larat kan nak baca, student duk ada 120 orang. Dia nak baca daripada awal hampir habis kan. Dia tengok lagu tua lah, dia tengok dia tangkap point lebih kurang, dia tengok type setting cantik sikit, binding atas mahal sikit, padahal hak dapat A tu hak tiru kita. Kita manusia tak ada apa pun tuan-tuan, orang tiru assignment hangat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Rabbul Alamin, dia buat, dia cipta manusia, dia cipta menatang. Kita pergi tiru, pergi duk lokeh buat, nak jadikan hasil kita Tuhan Allah. Sama kes dengan bab syirik. Kita suami, ada kutu lain main mengorek bini kita. Kita hangat. Kita dapat tahu pula bini kita respon kepada mengorek kawan tu. Lagi kita hangat. Kita rasa macam bini kita menduakan kita. Aku duk bagi ke hang apa selama ni tak cukup kah? Ni apa? Duk pegang handphone bini ni, duk tunjuk. Ni apa? Ni jantan mana ni hantar SMS dekat hang ni? Ni hang pi jawab apa ni? Marah kita ni apabila kita mengesyaki bini kita menduakan kita. Lebih lagi Allah marah apabila hamba dia menduakan dia. Allah lebih lagi layak untuk marah apabila hamba dia mensyirikkan dia. Syirik ni maksud dia apa? Menduakan ataupun associate dia dengan benda lain. Semayang duk sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalam masa yang sama duk pakai tangkai di tangan, duk pakai tangkai dengan kepercayaan tangkai ni boleh lindung dia. Dia terlupa kata Allah yang duk lindung dia, bukan tangkai. Dia menduakan Allah dengan tangkai itu. Allah cukup marah orang yang syirikkan dia. Pasal apa? Tidak layak Allah disyirikkan dengan apa benda pun di atas dunia ini. Ini hal dengan cerita lokeh ini. Allah sudah cipta makhluk dia. Allah bagi nyawa ke makhluk dia. Manusia pergi lokeh, tiru ciptaan Allah. Allah kata dekat dia, hang bagi nyawa dekat benda ni. Hang tak boleh bagi nyawa, aku hantar hang ke neraka. Itu yang dijanjikan oleh Allah di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lebih baik apa dia? Kita elakkan diri daripada pergi terlibat dengan benda-benda yang boleh menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, memperbuat gambar itu sama dosanya. Pada memperbuat gambar sama ada dilasak ataupun tidak. Maka bagaimanapun haram belaka memperbuatnya. Kerana padanya menyerupai perbuatan Allah. Juga bersamaan dosanya pada memperbuatnya sama ada di kain ataupun di hamparan ataupun di atas duit dirham ataupun di atas wang emas, wang dinar. Tak kira. Bila lokeh gambar burung atas duit selin misalnya, salah. Bila lokeh rupa orang di atas duit kertas misalnya, salah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ataupun dia kata diluat ataupun dibuat di atas pitis dan kepeng, atas duit shilling, ataupun di atas bejana ataupun di atas dinding mural dan sebagainya. Tak kira. Yang pentingnya tak boleh lokeh benda bernyawa. Itu yang paling penting. Tak boleh lokeh benda bernyawa. Adapun jikalau memperbuat gambar pohon-pohon kayu ataupun rangka-rangka sekeduk unta dan lain daripada itu, daripada barang yang bukan gambar binatang,
maka iaitu tiada haram. Macam arkitek. Arkitek, dia buat drawing bangunan. Ataupun dia lukis orang yang terlibat dalam bidang interior. Interior designer. Dia design dalam masjid negeri ni nak buat apa. Nak buat tentu lagu satu tingkat lagi, nak buat panel kayu sebagai ni dia itu bukan benda bernyawa. Itu tidak apa. Maknanya memilih kerjaya sebagai arkitek okey. Dengan syarat jangan lukis benda bernyawa. Begitu. Baik. Satu anak murid saya sekolah irsyad dulu ni, dia universiti, dia buat bidang architecture. Kemudian keluar jadi arkitek. Kemudian pula nasib tak berapa baik, dia kerja dengan satu firm di Kuala Lumpur. Tak ada bisnes. Ekonomi tak cantik, pembangunan tak ada, so drawing tak ada. Bila tak ada pembangunan, tak ada drawing. Dia hantar SMS mai kat saya, dia kata, "Ustaz, nak tanya satu soalan. Boleh tak boleh?" Dia kata, "Saya ambil upah lukis kubur Cina." Kan kubur Cina dia punya kosyen atas tu. Kosyen tu. Lagi kaya, lagi besar kosyen dia. Kan? Dia kata dia ambil upah lukis tu, lukis kosyen tu. Boleh ke tak boleh? Dia jawab apa tuan? Tak salah. Selagi mana tidak melibatkan lukisan sembahan mereka. Tak salah. Dia sama macam orang interior, lukis almari, lukis tingkap, lukis apa. Just nak design satu kosyen, tang mana nak buat ketui apa, dengan syarat jangan dilukiskan rupa sembahan dia ataupun berhala dia. Jangan. Itu kena jaga. Setakat nak design kosyen tu, tak ada masalah. Jawab tu dia jawab balik, "Alhamdulillah." Dia kata. Tak ada kerja. Nak buat macam mana? Tak ada kerja. Anak bini nak makan. Duk pejabat, duk goyang kaki. Tak ada masuk tempahan apa-apa. Sebab ekonomi tak cantik. Kita jangan buat main-main benda ni. Yang ni bila duk lari, dia dikacau macam-macam. Tuan, saya pergi cuci gambar. Gambar untuk lesen memandu. Di kedai gambar Cina. Okey. Tengok kedai dia ni nampak makin malam. Berbanding dengan dulu. Kedai dia dulu hebat. Lah ni nampak kau duk malam, nampak bisnes malam tu nampak. Daripada duk konsentrate kedai gambar sahaja, lah ni dah masuk dah jual bunga, jual stationery, jual kertas manila card, jual fancy papers. Dia duk masuk benda-benda lagu tu. So saya tanya dia, saya kata, "Bos, apa menyala tak bagus kan sekarang?" "Koyo," dia kata. Dia pun panggil kita bos juga. Kita pun panggil dia bos. Dia kata, "Bos, saya kasih tahu you. Saya ada satu kawan kedai gambar Kuala Lumpur. 28 kedai ada. 28 kedai. Sekarang tinggal satu." Saya kata, "Macam mana?" "Saya punya kawan KL, dia ada 28 outlet. Sekarang tinggal satu." Saya kira okey, saya ada satu, sekarang pun satu. Saya seronok nak dengar. Saya kata, "Pasal apa jadi lagu tu? Apa masalah yang pergi jadi tak ada bisnes ni?" "Teknologi," dia kata. "Pasal teknologi." Saya kata, "Maksudnya, bos, dulu bos, 80% kita punya untung cuci gambar. Kedai gambar ni," dia kata, 80% untung hasil daripada duit cuci gambar. Sekarang mana ada orang cuci gambar? Mai cuci gambar untuk IC, untuk mau pasport pergi umrah, dia kata tu saja. Berapa dia mau cari? Sekarang semua orang kira masuk laptop saja, tengok balik laptop saja. Tak ada cuci lah, dia kata. Bunyi itu macam nak marah saya. Mungkin pun marah lah, pasal pergi tanya benda tu, kawan dia duduk tergelincang. Kita pergi duduk tanya. Itu satu. Yang kedua, bos, dulu bos, dia kata 10 to 15% untung daripada jual filem. Kita ingat balik tak, tahun 70-an kita nak pergi Bukit Bendera.
Oh, baik nak bertolak mungkin 8 kedai gambar tak buka marah. Baik nak bertolak daripada Tasik Gelugong nak main pergi bendera. Baik nak bertolak mungkin 8 di sekolah. Kedai gambar tak buka lagi. Rasa macam nak bakar kedai ni. Pasal apa? Nak beli filem. Orang Melayu panggil Kodak lah. Filem tu. Dia ada Fuji, dia ada Kodak. Kodak tu brand dia. Kita nak beli filem tu. Dia tak buka kedai, kita marah. Hari ni dia marah kat kita. Tak ada siapa dah pergi beli filem. Semua pakai kad saja. SD card. Memory card. Kad tu pula dia kata apa? Beli kamera dapat free. Tak boleh jual dia kata. Sonok dah tuan-tuan. Share dengan dia tentang benda ni. Satu angle yang terlindung daripada kita. Kita tak nampak pasal kita tak buat kerja kedai gambar. Bila sembang dengan dia, kita nampak angle tu. Patutlah 28 kedai. Tolak 27, tinggal satu. SD card tu dia kata, beli kamera sudah kasih. Dia kata, sekali main. Dia bagi 4 gig, bos. 2 kali lah panggil bos. Dia bagi itu 4 gig punya kad lah bos. Lupi ambil gambar, tangan boleh krem. Itu lagi boleh ambil lagi. Itu SD card tak boleh rosaknya. Dia kata, kita mau menjaga apa? Dia kata, makin marah nampak. Teknologi. Dia kata, teknologi berapa saya? Habis dia kata, apa menjaga mau buat? Last soalan saya bagi kat dia. Last. Saya kata, okey lah bos. Saya pun panggil dia 2 kali lah bos. Saya kata, okey bos. You punya future plan. You ingat mau buat apa bisnes? Ini nampak pun sudah teruk. Tak tahu berapa hari boleh tahan. You punya plan masa depan. You mau buat apa? Bagi bagui wah bikin cak kuih tiaw depan kedai lagi bagui lah. Itu hari-hari pun orang makannya. Saya pun bagi tangan kat dia, shake hand, okey gambar aku bagi mai, hang buka lah cak kuih tiaw, aku tak main makan. Nampak tuan? Ini benda nak beritahu. Yang kata bidang yang kita ambil ni kita nak kena tengok dia ada market tak untuk masa depan. Kadang-kadang dia berlaku luar jangka. Tak sangka. Bidang yang kita ambil tu satu hari dia jadi tak boleh berkembang. Tak sangka. Tengok-tengok tak berkembang. Dia jam dalam tu. Dia stop. Tak boleh buat apa. Nak divert. Nak pergi ambil hal lain. Bidang lain. Tak ada kemahiran dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ada pun jikalau membuat gambar pohon kayu ataupun apa, itu tidak salah. Masalah. Mendengar apa rahsia orang itu dicegah syarak. Yang ni dia terkelok topik. Dia terkelok topik. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca tadi, dia sambung dengan benda ni. Maka dia kena bincang sekali. Apa dia? Cerita dia, curi dengar rahsia orang itu salah. Satu orang duduk sembang 2 orang. Bila kita main, mereka dandan ubah topik. Mereka ubah topik dan kita tahu. Masa kita nak sampai tadi duduk dengar satu topik. Kita dengar. Bila kita sampai, dia keluar terus topik lain. Kita tahu, kata dia tak mau bagi kita dengar benda dia sembang tadi. Tak boleh. Kita kata dia, okey aku jalan dulu, kita pergi satu macam. U-turn, main duduk pasang telinga, dengar kat belakang pula. Nak dengar juga apa hak mereka sembang tadi, hak kita main mereka stop tadi ni. Nak dengar juga. Perbuatan itu salah. Apabila kita tahu satu orang tak mau bagi kita tahu benda tu, kita jangan pergi curi dengar benda tu. Ini agama nak beritahu kat kita. Seperti satu orang berkata dengan beberapa orang kawan dia. Ataupun orang yang tempat dia taruh rahsia. Maka datang satu orang lain, dia mendengar dengan curi. Tak boleh. Dia dengan kawan tu ada satu rahsia, ada sembang, kita pergi duduk. Tak boleh. Atau masuk dengan tiada izin, mereka itu mendengarnya. Tak boleh. Kita main ikut belakang. Nampak ni tajuk bagus mereka dengar. Kita pun satu macam mereka dengar daripada awal sampai habis. Tanpa pengetahuan 2 orang ni. Tak boleh. Agama tak bagi. Dengan dalil mereka itu melarikan daripada didengar orang. Tiba-tiba dipergi curi dengar juga. Nampak cara mereka tu memang tak mau bagi orang lain tahu. Dia pergi cari satu penyuruh jauh pada orang sembang. Understood. Faham kita. Dia tak mau bagi orang lain dengar. Jangan pergi curi dengar benda tu. Tak bagus. Semacam mana kita ada rahsia,
kita tak mau bagi orang tahu, macam itulah mereka ada rahsia, mereka tak mau orang tahu. Kalau benda tu kita suka, tak apa. Kalau benda tu kita tak suka, jangan kita buat dekat orang. Kan Nabi kata adalah hadis lain, Nabi kata dha' yadaka ala sadrik fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata ambil tangan hang tak atas dada hang sendiri. Hang tanya diri hang, apa yang hang suka orang buat dekat hang? Hang buat dekat orang. Nabi kata begitu. Tanya diri kita sendiri. Kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang hormat kita, kita hormat orang. Tak tangan atas dada. Nabi kata dha' yadaka ala sadrik. Tak tangan atas dada hang. Hang tanya diri hang. Hang tak suka orang buat apa kat hang? Hang tak suka orang fitnah hang. Hang jangan fitnah orang. Islam ajak macam tu. Benda yang very common. Kita faham benda tu. Kita suka orang hormat kita. Pasal apa kita tak mau hormat orang? Kita suka orang bercakap benar kat kita. Pasal apa kita bohong orang? Islam dia macam tu. Dia satu agama fitrah. Satu agama yang suit dengan hati kita. Manusia tahu apa dia mau. Pasal apa hak dia mau, dia tak buat ke orang. Manusia tahu apa yang dia tak mau, hak dia tak suka. Pasal apa benda hak dia tak mau, hak dia tak suka, dia pergi buat ke orang. Dia marah kalau orang tipu dia. Pasal apa dia hari-hari tipu orang? Dia marah kalau orang hutang duit dia tak bayar. Pasal apa dia hutang orang dia tak bayar? Itu Islam. Sama dengan bab kita baca ni. Rahsia dia tak mau bagi orang tahu. Kita pun serupa. Kalau kita ada rahsia, kita tak mau orang tahu. Kalau kita tak mau orang tahu rahsia kita, pasal apa kita dikorek cari rahsia orang? Islam dia very simple. Agama yang macam tu. Baik. So dia kata apa? Maka datang satu orang lain pergi dengar dengan curi. Ataupun masuk dengan tidak izin mereka dan mendengarnya. Sedangkan mereka melarikan daripada didengar orang. Tiba-tiba dicuri dengar mereka itu. Maka berdosa orang itu. Dan diseksa Allah akan dosanya pada hari kiamat. Dalil atas tegah itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuq yaum al-qiyamah." Dan barang siapa mendengar cakap rahsia satu kaum padahal mereka lari daripadanya. Orang punya duk lari, tak mau bagi dia dengar rahsia tu, dia pergi duk cari nak dengar. Tidak memberi siapa-siapa mendengarnya. Orang tu tak mau siapa pun tahu rahsia dia. Dan ia pergi curi dengar. Tiba-tiba dia ni pergi duk korek cari nak dapatkan rahsia orang itu. Nescaya dituang Allah pada telinganya akan timah cayak lagi panas pada hari kiamat. Itu dia. Timah lebok bagi jadi cayak, mendidih itu, malaikat tuang masuk dalam telinga kita, hadapi dengar rahsia orang ni. Tuang masuk dalam lubang telinga. Pasal apa? Kerana kenapa kamu pergi dengar rahsia orang, sedangkan orang itu lari daripada kamu, tidak mau memberi dengar. Tapi kita tuan-tuan, suka tak pergi dengar rahsia orang? Itulah kesukaan kita. Gosip-gosip, rahsia, benda-benda yang melibatkan aib orang, hak tu yang kita syok dengar. Dan kita syok sembang-sembangkan bagi semua orang dengar. Itulah kita, silap kita yang menyebabkan kita akan susah di hari akhirat esok. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk tentang tajuk apa nama al-hinna, tajuk berinai. Inai dalam Islam ni bagaimana? Tajuk yang akan datang ni. Inai dalam Islam ni macam mana? Adakah macam yang orang hari ni duk buat? Bila nak menikah buat drawing dengan inai atas tangan. Dulu perempuan saja buat, dah laki-laki pun pergi buat juga. Punya tak. Dia jadi lugu tu. Ni, pergi duk buat drawing atas tangan ni.
Dulu zaman kita dulu ujung-ujung jari ni aja. Ha? Tumbuk dan bubuh ujung-ujung jari ni. Semua jari naik haji ke serban lebih. Ha? Jadi merah sekarang tu orang tua baru menikah kan dulu. Hari ni dah. Inai ni telah dikomersialkan. Drawing buat seumpama tattoo. Walaupun benda tu boleh hilang. Tapi adakah itu inai yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi? Okay, itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia mai fil jam'i wa ittikhadhi sya'ri. Cerita tentang tajuk apa simpan rambut. Orang laki-laki apa simpan rambut panjang macam akil hai. Kan? Apa Islam kata tentang benda tu? Boleh tak boleh simpan? Kalau boleh macam mana? Okey, dia akan mai benda ni. Kemudian dia mai fi nahyi anit tarajjuli illa ghibban. Cerita Nabi larang orang laki-laki ni kira sat-sat lagu nak sikat rambut, sat-sat lagu nak sikat rambut, sat-sat lagu nak sikat rambut. Nabi larang. Kan? India punya cungit dalam poket belakang. Ha? Sikat dengan wulu pun satu macam ya. Turun motor, buka helmet dia sikat. Okeylah, pasal helmet buat bagi ronyah rambut. Baru sikat 5 minit, duduk berjalan, sikat pula. Sikat pula. Jumpa kawan sembang, tengah sembang, sikat lagi. Ni, dia main tajuk At-tarajjul illa ribban. Dia main tajuk tu. Ni cerita, saat-saat lagu nak sikat rambut, saat-saat lagu nak sikat rambut. Bolehkah? Boleh tak tajuk ni? Nak kena tahu juga kan. Nak kena tahu kita duk buat hari-hari. Takkan boleh, takkan tak boleh. Nak dengarlah Nabi kata apa tentang benda ni. Kemudian dia main pula fil akhal. Itu cerita pakai celak. Celak mata. Celak tu sunnah ke tak ke? Apa kebaikan dia? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan celak tu? Celak tu pula warna apa? Dia akan main perbincangan ni. Kemudian dia main satu tajuk fil nahyi an istimali samna wal ihtiba'i fi thawbil wahid. Ini tajuk ni kita dah baca di Jelutung. Ini tajuk dia overlapping. Dia overlap. Tajuk ni dengan tajuk berikutnya. Fi muwasalati sya'r. Ini dua tajuk sudah baca di Jelutung. Dia bertindih. Dia main lagi sekali. Cerita pasal apa? Cerita pasal larangan. Kita tak akan baca tajuk ni. So, pasal kita dah baca, kita tak mengulang. Larangan kira pakai kain selimut selai aja dalam tak ada apa. Aku tu punya nakal orang buat. Dia kira nak tidur malam, dia tengok hujan pula apa semua. Dia lagu buang semua. Dia lompat di atas katil pakai selimut tu satu aja. Ini tajuk dia. Bolehkah dia buat nakal macam ni? Ha? Terkejut apa kacau lagi, hang bangkit macam mana? Betul lah hang duduk dalam bilik tu tak nak siapa. Kan? Masuk pergi dalam tu, tarik kain selimut, kira tu macam mana tepung bungkus duduk dalam. Betul. Tapi jadi apa-apa sekali lagi. Tahu bunyi api, orang duk kata. Kita pun dengar-dengar terus lari keluar. Lari keluar. Orang tengok kita pun tengok orang. Kita tengok orang pakai baju. Masalahnya orang tengok kita. Kita tak ada apa. Pasal apa? Pasal kita istimali sama, dia panggil. Memang semak betul lah ni. Bunyi dia pun dah lagu tu dah. As-sama, sama ni memang dia nak semak sungguh. Buat aja lagu tu. Atau dia kata wal ihtiba fi thawbil wahid. Ihtiba, dia ada satu hadis Nabi. Sahabat kata apa? Ibnu Umar, dia kata aku tidak pernah tengok Nabi begitu khusyuk selain daripada ketika Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi duduk muhtabi. Ini ihtiba. Nabi duduk muhtabi. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi duduk muhtabi. Muhtabi ni duduk apa tuan-tuan? Duduk angkat lutut dua, naik peluk lutut macam tu. Semua orang kampung dulu kata, sorry lah,
Dia kata macam Cina kalah judi. Duduk atas lantai, angkat lutut naik dua lagu tu, paha belaga dada, tangan peluk lutut. Itu dia panggil duduk muhtabi. Duduk tu sunnah. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi duduk macam tu. Tarik main paha belaga dada, Nabi peluk lutut tu. Mata Nabi duduk tengok Kaabah ni. Ibn Umar kata, aku tidak pernah tengok Nabi begitu khusyuk dalam keadaan duduk muhtabi itu. Ataupun dia dalam satu hadis dalam Riyadhus Salihin, dia kata duduk khurfusa, khafra, fa, sad, alif, hamzah. Khurfusa duduk muhtabi itu. Dan duduk itu makruh ketika khutbah. Ketika khutbah kalau duduk macam tu makruh. Ada hadis dia. Dalam waktu lain dia jadi sunnah Nabi. Ni dia nak cerita apa? Wal ihtiba fi thawbil wahid. Yang jadi salah ni apa? Dia duduk macam tu tapi pakai kain pelikat selai saja. Pasal apa yang Nabi kata jangan duduk macam tu dalam keadaan kain selai? Pasal apa? Kan bila kita duduk lagu tu tarik kain buah sentung lagu tu, takut bawah satu rompong orang duduk nampak. Dia takut nanti dia main cerita dia pasal apa yang tak bagi tu. Kan kita tutup ke atas cantik lah. Tengok kawan sana lagu duduk macam ni. Kan? Ya, apa hal dia ni lagu duduk tengok buah rambai sudah nampak. Ini tajuk yang akan datang ni. Dia cerita dia lagu tu. Nah. Boleh lah tuan tajuk-tajuk ni boleh dengar? Boleh. Pasal apa? Dia melibatkan benda yang kita buat hari-hari. Nah, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.